bagaimana caranya, contohlah saya mengikuti banyak grup-grup dalam penetapan harga. Bila kita lihat item yang sama, produk yang sama dengan harga yang diberi oleh orang lain, katakan diberi dengan harga yang bentuk harga shilling dia kan. Okey. Kita nak promosikan produk kita yang sama dengan dia dengan harga yang mesti kita nak dapatkan customer yang ramai kan, mesti kita kurangkan harga kita. Macam mana keadaan tu? Saya bimbang, boleh dikata takut kata macam kita fight ataupun kita macam yelah kita potong rezeki orang. Tu saya nak tanyalah, sebabnya kita kan ni dengan WhatsApp, dengan apa kan, bila kita buat platform kita scroll tengok benda yang sama dengan di dalam lingkungan komuniti yang dekat. Okey, faham? Okey, maksud komuniti yang dekat, maksud akak tu boleh explain sikit? Contohnya kalau kita berada dalam perumahan ke apa kan, kan kita mesti ada grup masing-masing. Jadi bila kita macam saya, kalau saya ni baru lagi dengan produk ni, tapi bila saya tengok ada yang sama, lepas tu bila saya tengok harga, harganya harga macam ni. Jadi bila kita nak letak dengan harga kita, kata macam kita takut menimbulkan kemarahan lah pada dia. Aku dah jual macam ni, tiba-tiba ada orang lain luar dengan harga macam ni. Saya nak macam mana? Okey, saya respon dulu yang pertama dari sudut penetapan harga. Okey, untuk makluman anda, di Gaya Warisan, setakat hari ni kita hanya letak harga untuk borong ataupun sebagai ejen sahaja. Okey, kita tak ada satu penetapan harga khusus kepada retail punya part. Which is sebenarnya soalan ni sangat relevan. Saya tunggu ada benda-benda macam ni wujud di kalangan ejen. Sebab apa? Sebab sebelum ni, kalau kita nak start satu standard yang jelas, kita tak tahu berapa sebenarnya ejen-ejen jual harga produk kita. Okey, ejen-ejen jual, sebab kebanyakan ejen-ejen kat luar sana, contoh kita dah pernah lalui benda ni. Ejen kita pun dah semakin ramai. Waktu tu seingat saya lah, ejen kita ada sekitar 30-50 orang pada waktu tu. Kami di Gaya Warisan dah set satu harga ejen. Satu harga ejen, satu harga retail, harga jual. Khususnya brand Gaya Warisan. Tapi bila kita setkan contoh, kita katakanlah kita ambil satu produk kita Aira, yang hot item di Gaya Warisan kan. So Aira ni harga kita bagi kepada ejen RM32. And then kita set harga jual waktu tu RM38. Kita set harga RM38. Tapi ada ejen yang datang kepada saya, dia cakap apa tau? Boleh tak kalau akak nak jual dengan harga RM45? Sebab dia cakap kawan-kawan akak semua biasa beli dengan harga RM45. Jadi pada waktu tu, apa yang berlaku, saya pun bagi tahu. Okey kak, kita di Gaya Warisan, kita hanya boleh nasihat sahaja buat bangsa ni. Sebab kita tak nak rigid sangat, kita tak nak strict sangat dengan ejen-ejen kita yang mana boleh buat jualan, teruskan boleh jual. Kalau dia rasa harga dia tu mahal yang dia letak dekat pasaran, dia boleh kurangkan harga tapi tanpa menggunakan brand Gaya Warisan. Okey, yang tu yang sebelum ni punya. Sehinggalah bila ada soalan yang macam ni, saya kira kalau betul dah maksudnya ejen kita semakin ramai dan menyebabkan dalam satu-satu komuniti yang dekat tu. Okey, dalam satu komuniti yang dekat. Sebab dulu tak ada persoalan yang macam ni. Jadi saya kira kalau betul dah benda ni berlaku kepada Kak Julia, dan juga nanti saya kena tengok, mungkin saya kena survey sikit kepada ejen-ejen lain yang aktif, khususnya kita dah hampir 70 orang yang aktif untuk tahun ni. Jadi saya kena dapatkan sebelum saya keluarkan polisi yang baru dalam syarikat. Sebab kalau saya letak harga murah, satu harga, ada orang cakap dia boleh jual mahal lagi. Kalau saya letak harga yang tinggi, ada orang boleh cakap harga dekat pasaran tu awak letak mahal sangat, akak tak boleh nak jual. Okey, ni satu sudut dari sudut polisi syarikat. Itu yang pertama. Yang kedua saya nak respon juga. Okey, bila kita berhadapan dengan customer, that's why lah sebenarnya isu perang harga ni bukan isu yang baru. Okey, di peringkat Gaya Warisan pun kita sebagai pengilang pun akak boleh tengok kan. So isu harga ni adalah bukan isu yang baru. Di peringkat Gaya Warisan sekalipun, kita sebagai pengilang, anda boleh tengok ni saya bagi tahu apa yang berlaku dalam industri batik. Dan sebelum saya belajar, saya waktu tu rasa macam down nak masuk dalam industri batik. Sebab apa tahu?
kami di Gaya Warisan, kita duduk dekat area Jalan Tak, kita biasa jual harga standard. Harga standard ni harga apa? Harga yang biasa pelancong datang dan harga untuk orang yang KL. Anda pun tahulah KL punya standard macam mana berbanding dengan Kelantan. Berbeza orang yang beli dekat Kelantan dengan orang yang beli dekat KL, harganya berbeza. Of course lah, mungkin disebabkan kos dan mungkin disebabkan lifestyle ataupun cara hidup di sekitar. Jadi waktu tu saya nak masuk dunia online, bayangkan biasa kita bagi harga borong dekat KL. Tapi orang Kelantan boleh jual selai-selai dengan harga borong yang kita jual dekat sini. Saya rasa waktu tu down dan waktu tu sebabkan saya tak belajar, saya rasa macam bisnes ni tak boleh pergi jauh. Bisnes tak boleh pergi jauh. Tapi bila saya belajar, sebenarnya orang membeli bukan pada produk semata-mata. Orang membeli adalah dia tengok berapa hebat ataupun berapa besar nilai yang kita mampu tonjolkan kepada mereka ataupun kepada customer. That's why lah, berbeza. Kalau kita tengok contoh ejen yang sama tapi dia boleh beza dari sudut layanan dia. Ejen yang sama tapi dia boleh beza dari sudut presentation dia, kekerapan dia keluar, video yang dia sediakan, testimoni yang dia sediakan. Bila saya start faham konsep tu, saya dah letak tepi pesaing. Dan tak kira lah pesaing, kita memang survey harga pesaing, berapa pesaing letak apa semua. Tapi kita adalah kita. So bila kita adalah kita sendiri yang menentukan nilai yang kita letakkan dekat luar. Jadi bila start macam tu, kita pun tahu. Nanti anda akan belajar, kita ada existing product dengan kita ada dia panggil upsell product. Nanti panjang sikit, nanti anda kena belajar lah benda ni. Existing product adalah benda yang kita tak menang pun pada awal. Kita just nak engagement dengan customer. Okay, engagement dengan customer. That's why lah kalau tanya saya, ni saya bongkarkan. Mungkin anda yang biasa main dalam media sosial tahu benda ni. Kan? Kalau kita tengok harga Aira berapa dekat luar sana? Sorry, harga Kaftan Cotton berapa dekat luar sana? Dekat live, orang jual dekat live, orang daripada Kelantan khususnya jual dekat live RM35 sehelai. Jual retail RM35 selai. Dan anda tengok traffic, ramai tak orang yang tengok live dia orang? Bukan seorang dua orang, tak, beratus orang. Ada beribu orang tengok live. Jadi kat situ kami tengok, Gaya Warisan, kita nak jual harga retail RM35, boleh ke? Kan? Sebab banyak benda yang kita kena fikir. Berapa je untung margin kalau kita jual RM35? Kalau akak-akak jual RM35 dapat RM3. Ni kan kita di level kilang. Kita nak jual retail selai-selai macam tu. Sedangkan di KL ni, kita biasa jual RM45. So waktu tu, apa yang saya fikir? Kalau ikutkan kalau saya ni negatif, teruk gila lah orang Kelantan ni. Last kali saya give up, saya pun terus tak jual produk batik Gaya Warisan. Tapi bila saya belajar, saya kena belajar naikkan value. Macam mana saya naikkan value? Saya bagi tahu, Gaya Warisan kita berpengalaman lebih daripada 20 tahun. Kita ada banyak testimoni-testimoni kita. Corak yang dihasilkan oleh kita adalah dilukis oleh pelukis kilang kita, bukan pelukis kilang orang lain yang jual harga-harga yang murah. Kita tonjolkan value kita yang kita ada. Kita banyak testimoni, kita tunjuk artis-artis yang pakai, kita tunjuk model-model yang pakai koleksi-koleksi kita. And then kita bagi tahu harga dekat kedai kita di KL RM45. Kalau anda grab dengan kita selai RM38. Anda boleh dapat dengan harga special price set combo RM35. Kalau tanya saya akak-akak, kalau akak-akak nak masuk dalam market, follow je harga kita dulu untuk permulaan ni. Sebab kita nak dapatkan seramai mungkin. Adalah untung kita mungkin tak besar sangat permulaan ni. Kan? Mungkin untung kita untuk selai kalau orang grab, kalau anda sebagai ejen, RM32 anda dapat, jual RM38 anda untung RM6. RM6. Belajar dapatkan seramai mungkin customer. Daripada customer yang beli dengan kita ni lah nanti kita akan upsell dengan produk yang next. Apa produk next? Nanti anda akan tengok dengan Gaya Warisan kita akan sediakan lagi koleksi-koleksi yang lain. Kita nak support juga ejen. Okay, so sebab tu sediakan kalau boleh, kalau anda tengok contoh ni saya share sebab anda dah join dalam sesi ni, saya share secara premium lah. Kalau anda tengok ada ejen lain yang kat luar sana, dia mungkin tak join kelas. Anda join kelas, anda tahu yang engagement tu sangat penting, follow up tu sangat penting.
konsisten buat posting tu sangat penting. Be the best. Be the best dalam market. Sebab ejen-ejen produk-produk kat lain kat luar sana pun dia orang juga berlawan. Okay. Ejen yang paling terbaik adalah ejen yang proaktif, progresif. Sama juga. Dia bukan sekadar buat marketing, dia progresif, dia proaktif. Dia juga aktif join kelas. Dia juga aktif dapatkan update engagement dengan leader. Kalau anda nak tahu leader-leader kita ni dia jaga ramai ejen. Ejen yang perform ni kebanyakan adalah ejen-ejen yang tiap-tiap hari dia akan datang kepada kita dan akan boleh tak awak hantar gambar lagi, bagi gambar terbaru. Ada hari ni ada gambar baru tak? Dia sentiasa minta dengan kita. Okay, dan tambah-tambah anda yang mana saya kalau bagi saya lah, kalau saya duduk dekat tempat akak-akak semua kan sangat bertuah dan beruntung tau. Kami di Gaya Warisan pun kalau kita pergi nak beli mana-mana produk ataupun kita tengok kat mana-mana produk batik orang jual, mana ada orang yang tolong angkat satu-satu beli secara borong. Kan? Tapi alhamdulillah kami di Gaya Warisan kita bagi juga ejen-ejen kita, anda boleh grab dalam live kita dengan dapat harga borong. Kita angkat macam kita jual dalam konsep retail, tak apa. Sebab kita dah nampak tu je cara kita nak bantu ejen-ejen ni untuk buat jualan. So anda yang mana mungkin ada modal, yang mana memang ada customer dia, saya nasihatkan kepada ejen-ejen yang ada Kak Emma saya share semalam kan. Kak Emma sebelum ni dia ambil gambar je, dia promote gambar je, tapi kawan-kawan dia start tanya, tak boleh ke sediakan sikit buat pilihan, sebab bila nak datang kat rumah ni nak buat pilihan, nak pilih. Jadi Kak Emma tu cakap apa kat kami, dia cakap start daripada bulan depan akak nak simpan stok dekat rumah. Jadi saya cakap ialah boleh Kak simpan stok dekat rumah. So bisnes dia sedang berkembang sekarang. Okay, Kak boleh simpan stok dekat rumah. Nanti kalau tak boleh jual ke apa ke, Kak boleh return balik je dengan kita. Nanti Kak boleh dapatkan koleksi terbaru. Itulah keyword dia adalah nilai harga yang kita jual ditentukan oleh berapa besar, berapa kerap value yang kita tonjolkan dekat luar sana. Okay, so kalau dari sudut polisi syarikat, insya-Allah nanti akan datang memang kita akan letak harga shilling lah. Tapi kita tak boleh kontrol orang yang luar daripada circle kita. Okay, kita hanya boleh kontrol orang yang sama circle dengan kita je. Kalau anda kata nanti Gaya Warisan letak harga shilling sekalipun, nanti anda akan tengok mungkin ada orang lain yang luar dekat sana, dia orang akan potong harga tiba-tiba. Kan, alhamdulillah kalau boleh return dan tukar yang baru. Ya betul, itulah value yang kita bagi. Kan, kalau sebab tu saya pernah cakap kalau anda ada jumpa company yang lebih bagus daripada Gaya Warisan, jangan stay dekat Gaya Warisan, pergi. Tapi kalau anda tak jumpa, stay lah kat sini. Sebab kami di Gaya Warisan, insya-Allah kita akan terus grow. Kita nak bantu ejen-ejen juga terus grow dalam membangunkan bisnes masing-masing. Okey, boleh akak-akak, wallahu alam. Terima kasih anda yang spend masa. Insya-Allah kita akan